A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin wa razuqna faman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa shrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa tli' bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wa sri' bi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Okay, pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan sepatutnya lah kita hamba kepada Allah ni sentiasa kalau boleh mengucapkan kesyukuran kepada setiap kurniaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalau kita lupa, ibarat kata orang macam kita ni tak berterima kasih lah, ya. Kalau kita tak berterima kasih kepada kawan kita ataupun saudara mara kita, itu satu situasi yang sudah tidak bagus. Apa lagi kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah yang sangat banyak memberikan kita nikmat kehidupan kita. Kemudian kita dipilih menjadi dalam keluarga orang Islam, ya. Bayangkan kalau kita dulu Allah tak pilih masuk keluarga Islam, kan. Jadi sangat-sangat menyedihkan lah. Jadi memang kita banyak perlu berterima kasih dengan mengucapkan kesyukuran, ya. Bila kita kata mengucapkan kesyukuran tu, bukan saja kita ucap Alhamdulillah saja, ya, ucapan saja. Kita kena buktikan dengan kehidupan kita, amalan kita, perbuatan kita, tidak tanduk perlakuan kita, percakapan kita, semua tu nak dipackage-kan sekali supaya Allah nampak betul serius budak apa ni, kawan kita ni memang dia betul-betul mensyukuri, ya. Kita tak nak nanti kita kata kita bersyukur tapi nampak macam tak ada nampak pun kesyukurannya, ya. Jadi salah satu daripada cara kita mengucapkan kesyukuran ialah kita merapatkan diri kita dengan Allah. Kalau boleh kita nak jadi kawan pada Allah. Jadi kawan qarib, orang kata, ya. Kalau apa-apa halnya kita akan ngadu pada dia. Apa-apa hal kita minta bantuan dia. Apa-apa hal kita rujuk panduan dia. Ya, jadi panduan dia ialah Al-Quran. Jadi sekarang ni kita dulu banyak tahun kita sudah dengan Al-Quran membaca. Khatam dah banyak kali, ya. Tapi sayangnya kita tak faham. Jadi maknanya kita menjauhkan diri daripada Allah. Tadi kita kata kita nak bersyukur, kita nak rapatkan kepada Allah, kan. Tapi Allah cakap dengan kita tak faham. Iaitu Al-Quran. Ya, jadi sekarang ni kita kena ambil tindakan. Mesti kita letakkan target dalam diri kita. Satu hari nanti saya nak mana saja ayat yang saya baca dalam Quran tu saya boleh faham dan boleh kupaskan dia, boleh terjemahkan dia dan boleh guna pakai dia untuk memandu kehidupan kita di dunia. Sementara kita ni diberi peluang lagi, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, ya, bila kita meninggalkan dunia ni, kita tak ada chance dah. Tak ada chance dah untuk kita belajar Al-Quran tu betul-betul kenal kalimah dia, faham ayat dia. No more chance. Sekali je, ya. Dalam Al-Quran tu banyak dia cerita kalau dan beri senario orang-orang yang masa dunia ni dia tak peduli pasal Al-Quran, ya. Dia sibuk dengan kehidupan dia, mencari rezeki. Dia kata nak cari rezeki tapi Allah dia lupa. Quran dia lupa. Jadi bila di akhirat ni barulah dia sedar, menyesal dia tak habis, orang kata, ya. Dan dia minta balik, nak hidup balik ke dunia. So Allah beri, tolong hidupkan saya sekali lagi, saya nak kali ni betul-betul nak belajar memahami Quran ni, kata. Allah kata maaf, ya, chance tu sekali je. Dia kata tak boleh dah bagi peluang orang lain pula. Dia kata you punya peluang tu dah habis, ya. Dan semua tu dinyatakan dengan jelas, ya. Tak ada langsung selindung, tak ada langsung sama-sama
Jadi cuma kita tak faham. Bila kita tak faham, kita terlepas peluang tu ya. Jadi kita ambil peluang ni, sementara peluang tu masih ada lah. Assalamualaikum Dr. Kamal dan semua daripada Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ya. Jadi kita hari ini kita menyambung usaha kita tu ya untuk memahami kalimah tu nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuan Syahan pun dah masuk ya, sambil driving tu dia mendengar ya. Kalau saya kongsikan ayat ayat Al-Ankabut ya, saya selalu kalau boleh yang mana ayat-ayat yang saya dah kongsikan tuan-tuan hafal dia. Sebab bila kita menghafal dia akan jadi ayat motivasi ya, dia memberi panduan kepada kita ya. Kita pergi surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ialah surah ke-25 ya. Kita pergi surah 25. Besarkan sikit. Sorry, 29. Okey, 29. Kita ambil ayat yang terakhir di surah Al-Ankabut ni ya. Scrollkan dia pergi ke ujung, kali nak tarik dia punya apa ni slider terkiri ni pun boleh. Oh belum share ya. Okey, sorry. Kena share dulu. Okey. Okey. Ya. Yang last kali itu ya. Di mana Allah kata apa? Wallazina jahadu ya, wa ni dan. Allazini orang-orang lah ataupun orang-orang yang jahadu ni orang kata bermujahadah, itu bahasa Arab dia. Jahadu maknanya bekerja bersungguh-sungguh, membuat sesuatu secara bersungguh-sungguh. Fi ni ialah di dalam, na tu kami ya. So maksud Allah fina ni maknanya di dalam agama kami lah. Maknanya apa yang dia buat di dalam agama kami itu, Allah kata lanah diyanahum ya. Tengok kalimah ni sebenarnya adalah gabungan banyak kalimah ni ya. La ni dah satu kalimah, non satu kan, na tu mana kami, la ni maknanya pasti. Dipanggilkan harfun taukid ya. Harfun taukid memberarti pasti. Na tu kami. Lepas tu hada dengan sampai ke ya ni ialah beri petunjuk. Ya, ada beri petunjuk. Na tu sekali lagi dipanggil non taukid, maknanya pasti sekali lagi. Dari dua kali pasti. Dalam satu kalimah ni ada dua taukid. Satu lam taukid, satu non taukid. Ya, maknanya Allah kata macam serius betul-betul lah. Benar-benar pasti. Macam Allah garanti. Garanti apa? Kami tunjukkan. Hum tu ialah mereka. Maknanya Allah kata kami akan tunjukkan kepada mereka. Siapa mereka ni? Yang tadilah allazina jahadu tadi. Orang yang bersungguh-sungguh tu. Subulana. Ditunjukkan apa? Subulana. Subulana ni ialah jalan. Na tu kami. Jalan kami. Jadi maknanya apa? Ya, cara-cara ilmu Allah ya akan diberikan kepada orang yang bermujahadah ni. Jadi kalau kita belajar Quran contohnya, kita kena mujahadah, serius ya. Tunjukkan kepada Allah yang kita ni serius untuk menguasai Al-Quran ni. Allah kata dua kali dia, nampak tak? Allah garanti itu. Ya, tunjukkan jalan. Ini macam mana kita nak menguasai ilmu Al-Quran ni ya. Saya pun dulu tuan-tuan dan puan-puan, saya macam sama je tuan-tuan, saya bukan sekolah Arab dulu ya. Saya mainstream science ya. Dalam qualification pun mechanical engineer. Ya, saya bukan bidang agama, bukan bidang Quran ya. Tetapi bila saya dapati saya baca Quran tak faham. Ya, jadi itu satu suntikan lah kepada minda dan hati saya rasa kita orang Islam. Tapi Al-Quran ni yang menjadi panduan kepada kita, kita baca tak faham. Memang tak logik. Memang tak logik ya. Jadi saya ambil
tindakan saya kata tak boleh. Ini tak boleh. Untuk diri saya tak boleh. Jadi saya mengambil tindakan untuk belajar, ya, bermujahadah, nak menguasai dia. Pertamanya untuk tujuan saya sendiri. Yang kedua, kita kena bantu kawan kita. Kalau kita saja pandai kan, kita tengok kawan-kawan lain tak pandai, seolah-olah kita tak sayang kepada kawan kita. Nanti kalau dia tak faham, kemungkinan banyak perkara yang dia akan lakukan silap kat dunia ni. Begitu juga kita dulu kan ya. Kita tak faham Quran, rupanya banyak benda kita sangka yang berlainan daripada sangkaan Allah. Jadi kalau kita boleh memahami Al-Quran tu, sekarang ni kita kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan nanti, bila dah mahir ya, nanti bantu kawan-kawan kita yang lain. Ya, jangan biarkan saja ya. 90% daripada orang kita Melayu Islam sekarang ni di Malaysia baca Quran tak faham. Bahaya itu sebenarnya. Ya, dalam ayat Quran tu Allah kata orang yang macam ni takut-takut nanti Allah kata fi dhalalim mubin, dalam keadaan yang sesat yang nyata. Ya, sebab Quran itulah panduan kita. Ya, panduan kita tak faham ya. Maknanya apa? Maknanya kita takut nanti kita tersilap langkah. Ya, bila kita tak faham Quran, kita akan membuat keputusan menggunakan sumber-sumber yang lain. Itu bahaya tau. Ya, dan sumber yang paling Allah tegur lah. Okey, terima kasih. Ada ya minuman hari ni ya. Sumber yang paling biasanya kita gunakan apa? Allah kata ialah ahwa'ahum. Ahwa ni apa? Hawa nafsu kita sendiri. Fikiran kita sendiri. Ya, kita akan buat logik kita sendiri. Bila buat logik, syaitan akan bantu. Syaitan kata, betul lah Haji. Dia kata, memang betul dia. Teruskan. Kita pun buat keputusan. Ya, kita rujuk Quran, tak ada. Quran pun kita tak faham. Ya, jadi kita akan membuat kesilapan di dalam keputusan kita. Ya. Jadi bahaya. Ya. Kalau kita buat keputusan tidak merujuk kepada Quran, dia akan nanti menyesatkan kita. Ya. Dan iblis tu memang suka. Syaitan tu dia memang suka. Kalau buat macam tu sebab dia nak ajak kita sama-sama masuk ke neraka kan. Dia dah confirm masuk neraka. Dia janji dengan Allah, kalau boleh bukan aku seorang ni, aku nak semua anak cucu Adam ni aku nak bawa dia sekali. Nak goda dia orang ni. Ya, supaya dia ikut aku, kita sama-sama masuk ke dalam neraka ya. Dan itulah naudzubillah, jangan kita sampai macam tu, tapi masih lagi tak terlambat ya. Saya pun sekarang ni umur saya pun dah 60 ke atas ya, tapi saya tak kata saya dah tak kata terlambat. Selagi masa Allah bagi kepada kita ni, kita ambil dia peluang ya. Jangan kita terlepas nanti dia peluang ni sekali saja ya. Itu ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan hafal ayat ni ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maknanya Allah kata, dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh di dalam agama kami, orang ni lah Allah akan bagi tunjukkan jalan Allah tu. Kita nak jalan Allah ni. Sebab kita ni manusia ni, kita ni memang jahil ya. Memang kita ni ilmu kita limited. Ya, jadi siapakah yang maha mempunyai ilmu tu? Allah. Jadi sekarang Allah bagi tawaran pada kita. Dia nak tunjukkan jalan-jalan tu. Nak tunjukkan banyak cara, benda yang boleh membantu kita dalam kehidupan ni, dipanggilkan subulana ya. Tapi macam mana nak dapat tu? Kita kena buat ni ya, jahadu ni. Kalau kita ada Quran ni, belajar cukup-cukup. Daripada dah Quran besok, kita ajar pula orang. Itu semua tu termasuk dalam jahadu ya. Jangan lepas peluang ni. Lepas tu Allah tambah lagi, iaitu wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, la ni lam taukid, sama dengan la ni. Maknanya benar-benar, pasti. Jadi Allah, bila Allah dia buat janji dengan kita, dia tambah lagi ya. Dia nak pasti kita yakin. Bukan dia kata wa inna Allah ma'al pun boleh dah sebenarnya ayat tu. Tak adalah.
Tapi Allah nak bagi lagi ke garanti dia tu dengan la tu. Pasti ma'a tu bersama al-muhsinin, orang-orang yang sentiasa membuat kebaikan dan menambahkan kebaikan dia, memperbaiki diri dia daripada satu masa ke satu masa, itu dia panggilkan muhsinin. Jadi kita ni apabila kita bermujahadah tadi, kita Allah kata, Allah dah label kita masuk dalam kumpulan orang yang muhsinin, ya Allah bersama kita. Ini tawaran juga. So mana dua tawaran kat sini. Yang pertama tawaran yang Allah kata Allah nak tunjuk jalan dia pada kita. Free of charge, tak ada bayar pun. Kan ya? Nak tak nak je kita apa. Kalau kita kena bayar RM1,000 ke RM1,000,000 pun mungkin kita ambil tau. Sebab ini adalah jalan Allah. Kan? Tapi Allah tak kata kena bayar RM1,000,000 ke RM1,000, tak ada ya. Free je. Faham Quran tu dia kata. Dan orang ni Allah kata adalah muhsinin. Jadi bila dia Allah kata aku akan bersama kau, Allah kata. So banyak untungnya kita orang Islam ni apabila kita faham Al-Quran dan kita kefahaman tu improve tu kita jadikan dalam kehidupan kita, barulah dia akan memberi manfaat kepada kita. Dia bila beri manfaat itu, kita kongsikan dengan kawan-kawan lain, dia akan memberi manfaat kepada kawan-kawan yang lain. So dengan syarat dia apa? Kena faham. Kena faham. Jadi walaupun saya tak tengok terjemahan dia kan, jadi sebab kita sudah mengenal. Yang tu saya nak kongsi kepada kawan-kawan. Maknanya kalau saya yang bukan sekolah agama dulu, bukan sekolah Arab, tak macam Ustaz Saiful lah dia sekolah agama, sekolah Arab. Kalau saya ni orang dulu kita boleh dikata jahil ya, jahil dengan bahasa Al-Quran ni, boleh mencapai tahap ini. Bukan nak kata ini dah bagus, tak, ini sebenarnya baru proses permulaan barunya, banyak lagi proses dia sampai ke tahap ni. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan semua pun boleh. Satu hari nanti tuan-tuan akan boleh buat yang samalah. Apa dia walazina ni, apa dia jahadu, apa fina kan, dan berkongsikan kemahiran tu kepada masyarakat keseluruhan. Yang tu saya cuba nak bawa tuan-tuan puan yang di dalam YBK ni menjadi orang kata tu model. Model. Setakat ni tak ada lagi organisasi macam YBK ni yang saya jemput untuk bersama menggerakkan program ni So kita minta YBK ni sebagai model yang pertama. Sangat penting lah. Model pertama tu kena, orang kata, kena lulus lah kalau yang model pertama tak lulus, kita nak cakap dengan orang lain pun susah nanti. So maknanya tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam ni jadikan satu azam, kita mesti gerakkan supaya dengan ni kawan-kawan lain nanti akan boleh ikut kita. Dia dah nampak macam ni rupanya lepas tu baru dia ikut akan senang untuk kita bercerita kepada rakan-rakan yang lain tadi So itulah sebagai permulaan ayat 69 ni surah Al-Baqarah, surah Al-Ankabut ayat surah ke-29 ni, jadikan dia ayat, dipanggilkan ayat motivasi mesti dia mencetuskan satu motivasi diri untuk menguasai dan memang Allah suruh kita faham yang ni bukannya terjemahan Allah bila tu Allah kata nak faham Quran tu, bukannya kita klik kat sini tengok terjemahan ni, bukan. Sebab terjemahan ni bukan Quran. Ini bukan Quran. Ini bahasa Melayu. Bahasa manusia. Yang Allah suruh kita faham ialah bila kita membaca wallazina jahaduna. Ini dalam bahasa Arab ni. Itulah Quran. Apa dalilnya? Dalilnya saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Saya dah kongsikan dulu ialah dalam surah Yusuf tu lah. Surah Yusuf ayat surah ke-12 tu Allah kata apa? Inilah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ni dia punya apa tu? Dalil dia iaitu Allah kata
sesungguhnya kami, inna tu, anzalnahu, telah menurunkannya, hu tu ialah Quran. Quran tu kata apa? Quranan Arabiyan. Maknanya Quran tu dalam bahasa Arab. Bacaan dalam bahasa Arab. Yang ni lah yang Allah kata, la'allakum ta'qilun. Semoga kamu ta'qilun, ya, menggunakan akal dan memahaminya. Jadi untuk memahami, kena guna akal, salah satu daripada jahdu tadilah. Ya. Jadi kita kena faham Arab ni. Memang Allah kata, inna anzalnahu Quranan Arabiyya la'allakum ta'qilun, ya. Allah tak kata apa, baca terjemahan, tak ada. Tak ada, ya. Yang tuan-tuan tengok dalam apa ni, Jawi Arab ni, ini dia Quranan Arabiyah. Yang ni kita kena faham. Maknanya kita baca ni tak tengok terjemahan, kita faham. Itu yang Allah apa yang Allah suruh kita buat. Ya, ini surah apa? Yusuf. Ya, surah Yusuf ialah surah ke-12, ya. Tengok bawah atas tu 12 Yusuf, ayat berapa? Ayat ke-2. Ya. Kalau kita nak tengok satu lagi bukti, ya, kita pergi ke surah, kita clearkan ni, kita pergi surah Az-Zukhruf. Ya, tengok sama je ayat dia, ya. Tengok ni. Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surah Az-Zukhruf, Zukhruf ialah surah ke-43. Okey. Naik lagi sikit. 40. Okey, 43. Ini, ya. Az-Zukhruf, ya. Kalau kita tengok Az-Zukhruf, tengok ayat ketiga. Tadi surah Yusuf ayat kedua. Yang ni ayat ketiga sebab ada Hamim ni, ya. Kalau tidak dia macam Yusuf juga, dia ayat kedua, ya, tapi dia ada Hamim tu. Tengok, sama tak dengan tadi? Sama aja. Beza ni kalimah kedua aja. Yang tadi anzalnahu, kami telah turunkannya. Yang ni ja'alnahu, kami telah menjadikannya. Hu ni Quran lah. Sekali lagi Allah kata, sesungguhnya kami telah menjadikannya, iaitu membuat Quran tu Quranan Arabiyyan, sekali lagi, dalam bahasa Arab. Baca Quranan maknanya bacaan, ya, bacaan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, sama je. Mana kalau kita boleh hafal tu, ya, automatically kita boleh hafal yang ni. Kita tukarkan kalimah yang kedua je. Anzalna kepada ja'alnahu. Ya, tadi anzalnahu. Itu saja, ya. Jadi kalau kita boleh baca ni, kita faham tu, itu yang betul yang Allah suruh kita buat, ya. Inna ja'alnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang tu yang kita sekarang ni tengah berkongsikan. Untuk mengenalkan ni, banyak aspek yang kita kena belajar. Salah satu aspeknya, ya, kita kena mengenal jenis dia. Sekarang ni kita nak belajar mengenal jenis kata isim, ya, kata nama dulu dalam bentuk kata nama. Dan salah satu daripada ciri-ciri kata nama tu ialah kita kena belajar i'rab dia, ya. Ini slide yang nombor 1, bahagian kata apa? Kata nama, ya. Okey. So sebelum tu kita ada apa? Ada berkongsikan kata nama, ya. Ini adalah tajuk di bawah kata nama, ya. Kalimah ismun, bahagian 1. Dan bahagian 1 ni kita nak mengenal kata nama, kita kata dia ada ciri-ciri dia. Ni dia ciri-ciri dia. Ada satu ciri kata nama ni, dia boleh jadi umum ataupun khusus. Ya, nakirah ataupun makrifah. Ciri kata nama dia ada jantina, sama ada muzakkar ataupun muannas. Lepas tu dia ada ciri bilangan pula. Ya, kalimah ismun ni ada 1, ada 2 dan lebih pada 2. Itu bahagian ke-3, ya, ciri-ciri dia. So sekarang ni kita akan masuk ciri yang keempat yang dipanggilkan i'rab. Ya, i'rab. Ya, so bila kita mengenal ciri-ciri ni, barulah kita betul-betul mengenal kalimah ismun, ya. Okey, so sekarang ni kita umum, khas, jantina tu kita telah buat dulu. Sekarang kita
masuk bahagian i'rab. Sebenarnya kita dah buat, cuma kawan-kawan kita minta kita ulang sekali lagi supaya lebih kemas pemahaman kita. Dan ada kalau rakan-rakan kita yang miss the class orang kata hari tu, dia boleh cover hari ni lah ya. Jadi saya terus bawa ke slide mengenai i'rab. Ya, ini dia slide dia. So saya buat slide show. Okay, i'rab ya. Okey, i'rab salah satu daripada mengenal kalimah ialah tuan-tuan kena mengeja dia dalam jawi ya. So macam i'rab, ejaan dia macam mana? Yang ni lah hamzah qata', ini dia panggil hamzah qata'. Ain ni kalau kita bariskan, hamzah qata' tu baris bawah, ain sukun, ra baris atas. Ini dipanggil alif mad ya. Alif mad dia tak ada baris. Ba ni ialah dhammatain. Maknanya dhammah dengan tanwin. I'rabun. Itu ejaannya asal. Maknanya kalau kita menulis dia dan mengeja dia, kita kena mengeja sebagai i'rabun ya. Tapi bila kita menyebut ba tu dalam keadaan sukunkan. Dalam sukun, dalam sebutan ya, jangan menulis letak sukun, tak boleh. Bila kita menulis, dia mesti bun. Sebab kita wakafkan, kita sukun ya, kita wakafkan. Itulah dia menjadi apa nama tu, mad arid li sukun ya. Jadi i'rab bahasa Rumi dia macam mana? I lepas tu yang apostrofi ni mewakili ain ya, maknanya ia. Lepas tu ra ni ialah ra yang baris atas, Rumi ni kita tulis ro ya, ro. A ni pemanjang alif mad ni, B tu ialah ba. Itu cara kita menulis ya. So QHS Academy kita develop penulisan Rumi sendiri ya, kita tak ikut. Kadang-kadang buku yang ada macam-macam saya tengok ya. Tetapi dia kalau kita ejaan dia tak betul, dia tak mengikuti jawi Arab tu, dia akan lari bunyi dia nanti. Sebagai contoh, tuan-tuan akan tengok ada yang dia tulis apa, RAB. Dia ada apostrofi, kadang-kadang apostrofi pun tak ada. Dia tulis IRAB je. Bayangkan kalau IRAB dia bunyi apa? Irab. Betul tak? Irab. Sedangkan dia i'rab. I'rab lain sangat bunyi dia, habis. Maknanya kalau kita tengok banyak perkataan Rumi dalam sekarang yang digunakan, sama ada dalam internet ke dalam buku ke rujukan ya, dia rosak. Ya, rosak asal dia tu, jawi dia tu. Sebab itulah kita membuat satu pendekatan apabila kita menulis Rumi tu pun kita nak pelihara ya ketulinan jawi dia tu. Ya, so jawi dalam Arab ra baris atas bukannya bunyi ra. Dia bunyi ra, ada o. Jadi sebab tu kita gunakan o. Ya. Kalau a dia akan bunyi apa? I'rab ya, rab bukan. Tu dia dah rosaklah dia punya sifat ra tu. Jadi i'rab ni apa dia? I'rab ni ialah status kalimah. Ya. Kadang-kadang dia ada ditanda dengan baris. So baris tu hanya tanda, dia tak penting. Yang pentingnya kita nak tahu ya, apabila dia mengambil i'rab yang tertentu, apakah statusnya. Lepas barulah apakah tanda dia. Okey, kita mula yang senang sajalah, yang paling senang ya, iaitu kalimah Allah. Sekarang ni kita dalam kata nama, sebab tu kita ambil contoh ismun ya. I'rab ni juga akan berlaku pada fi'lun, kata kerja, tapi bukan sekarang. Sekarang ni kita dalam kumpulan ismun. Kita ambil ya, kata nama ismun yang paling agung ialah Allah lah. Semua orang tahu Allah. Kita ambil contoh Allah. Cuba lihat Allah ni ya. Iaitu ha yang di hujung Allah tu berbaris dhammah. Berbaris dhammah. So bila dia berbaris dhammah, dia ada i'rab. Ya, nama i'rab dia lah marfu'. Nah, dalam ni dia ada tunjuk marfu' tak? Tak ada lagi ya. Dia cuma nak memperkenalkan baru ya. Dia kena contoh satu kalimah mengambil baris ujung dia dhammah. Ha tu baris dhammah.
Kalau dia beri dhammah tu tanda kepada satu i'rab. Okey. Dia tak sebut sini i'rab ni dipanggilkan marfu'. Jadi bila dia marfu', ha bagi depan tu ditandakan oleh ha depan, dia ada status dia. Okey, kalau kita tengok status Allah ni apa? Allah ni ialah subject matter dalam cerita ni. Mana ayat ni memang nak cerita pasal dia, bukan nak cerita pasal benda lain. Ya, kalau nak cerita pasal lain, lepas tu ada kalimah Allah, dia tidak akan mengambil ha bari depan. Dia tidak akan mengambil status yang marfu'. Ini ayat ni memang nak cerita pasal Allah. Allah tu siapa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Memang nak cerita, jadi dia ayat ni dalam bahasa Inggeris dipanggil nominative sentence, ya. Ayat nominative. So bila ayat nominative ada subjek utama dia ialah Allah. Jadi Allah kena mengambil status yang marfu'. Dipanggil marfu', ya. Berbanding dengan contoh yang kedua Allah juga. Ya, tetapi Allah di sini dia bukannya subjek, bukan nak cerita pasal Allah ni. Ayat ni nak cerita pasal yuhadi'un ni. Yuhadi'un ni apa? Mereka menipu. Ya, mereka ni yuhadi'un mana menipu. Jadi nipu siapa? Nipu Allah. Jadi adanya Allah kat sini adalah untuk memenuhi cerita kepada yuhadi'un tu. So dia bukannya subjek. Ya, dia bukannya cerita utama, orang hero dalam cerita ayat, tidak. Dia secondary. Ya, so bila dalam secondary mode status tu, dia tak boleh mengambil baris depan dah. Dia tak boleh marfu' lagi. So dia panggilkan mansub. Ya, ini dipanggilkan mansub. Mansub tu maknanya dia adalah objek. So bila dalam konteks ni dia adalah objek kepada yuhadi'un ni. Tadi Allahu dia bukannya objek. Dialah cerita utama. Di sini dia objek kepada yuhadi'un. Maknanya dalam ayat tu yang penting bukan Allah ni cerita tu. Yang pentingnya apa, nak cerita pasal mereka ni dalam yuhadi'un ni. Itulah status Allah di dalam ayat ini, ya. Dan dia ditanda dengan ha baris atas. I'rabnya ialah mansub. Dia panggil mansub. Tadi marfu', yang ni mansub. Yang dia objek, dia akan jadi mansub lah. Okey. Lepas tu kita ambil contoh yang ketiga dalam ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga. Tapi ha baris bawah. Ha baris bawah, ya. Sebagaimana dua tadi, dia juga bukannya orang cerita utama. Bukan cerita utama. Cerita utama sini ialah Bismi tu. Nak menceritakan tentang dengan nama. Ya. Tetapi dengan nama tu dia tergantung. Tergantung dengan nama siapa pula. Jadi Allah dimasukkan untuk memenuhi makna kepada Bismi. So bermakna Bismi ni bawa Allah masuk. Jadi dia ikat Allah tu. Diikat. Kalau sebab tak ada Allah tu, dia tergantung makna, kan. Jadi dia kena apalah, diikat, dipanggilkan diikat. Bila diikatkan, dia mengambil i'rab yang majrur. So dalam konteks ni dipanggilkan majrur. Yang pertama tadi marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Maknanya dari segi status, yang pertama dia bebas. Dialah pelakon utama. Yang kedua tadi dia pelakon nombor 2, pelakon tambahan, tapi dalam konteks objek. Yang ni pun pelakon tambahan juga, tetapi dalam konteks terikat oleh ismi itu. Dia diikat sebab dia perlukan ismi tu, tak boleh tak ada. So, kalau tak ada, makna dia tak sempurna. Nama saja tergantung. Itulah kedudukan status tu, dipanggil status. Ya. Dan baris depan, baris atas, baris bawah tu hanya tanda saja kepada status. Maknanya kalau kita bincang i'rab, bukan kita kata baris depan, bukan. Nombor 2 baris i'rab, baris atas, bukan. Itu tanda saja. Ya, i'rab dia apa? Objek. I'rab dia apa? Terikat. I'rab yang pertama bebas. Hero dia, ya. Cerita utama dalam ayat tu. Itu dipanggilkan i'rab. Okey.
So sini diterangkan ya. So sekarang ni Allah tadi ialah subjek, cerita utama. Yang kedua tadi yukhadi'un Allah. Allah tu dia satu objek. Apa dia objek? Sesuatu yang dikesani oleh kata kerja. Ya, kata kerja. Mesti ada kata kerja. Bila ada dalam kata kerja mesti ada orang yang melakukan kata kerja tu. Jadi orang tu melakukan sesuatu kepada sesuatu yang sesuatu itu akan menjadi objek. So bila ada objek dia akan mengambil baris hujung akan baris atas. Okey. Yang ketiga tadi minallahi dia terikat oleh mina ni. Ini ayat lain ya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, Allah baris bawah sebab dia terikat dengan mina ni. Bila ada mina dia memang kena baris bawah. Dia sudah terikat dengan mina ni dipanggil kata sendi ya. Kata sendi. Jadi kata sendi tu boleh mengikat satu-satu kalimah tu menjadi majrur ya. Yang ni konteks ni dia terikat oleh kata sendi min tadi. Okey. Ya. So apa berlaku? Bila dalam keadaan subjek tadi Allahu kita i'rabnya kita panggilkan marfu'. Kalau status dia objek dia i'rab tu kita panggilkan mansub. Ya. Dan kalau dia dalam keadaan terikat dengan mina ni dia akan mengambil Allahi tu dia status ni ialah majrur. Majrur. Itulah penerangan kepada i'rab ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan besok bila dah mahir mana boleh menerangkan macam ni lah. Ya. Boleh gunakan bahan-bahan yang telah disediakan ni untuk belajar. Sekarang pun sebenarnya tuan-tuan dah boleh bila lepas pada ni dah mahir ilmu ni ya, balik ke rumah kalau yang isteri tu boleh ajar suami lah ya. Kalau yang suami tu boleh ajar isteri ya. Kalau ada dua suami dan isteri tu boleh mengajar anak ya. Mungkin selama ni anak tak pernah dengar pun marhum. Kita sendiri pun tak dengar. Bayangkan ya. Jadi berapa ramai anak-anak di Malaysia ni ya tidak didedahkan ya kepada pemahaman Al-Quran. Okey. Untuk kalimah ismun senang saja. Marfu', mansub, majrur. Ya. Marfu', mansub, majrur. Apa dia marfu' status dia? Dia adalah subjek, cerita utama. Kalau mansub dia objek pula. Maknanya ada subjek yang melakukan sesuatu kepada objek. Jadi objek akan mengambil mansub. Ya. Kalau dia dalam keadaan terikat kita panggil dia majrur ya. So dalam konteks ini dia majrur ya. Okey. Selesai satu apa? Okey, ini so definasi dah. Bila kita dah faham contoh tadi kita boleh buat definasi dia iaitu i'rab ialah status kalimah yang ditandakan. So maknanya baris tu hanya tanda saja ya. Tapi status dia yang tadilah. Ya. So apakah tanda dia? Pertama dia kata baris kepada huruf terakhir kalimah. Iaitu kalau muslimun mim tu yang berbaris dhammah tu itulah tanda ya, tanda. Baris juga boleh berlaku kepada imbuhan dia. Imbuhan ni adalah tambahan huruf-huruf tambahan biasanya berlaku dalam bentuk jamak. Contohnya muslimun tadi seorang ya, seorang lelaki muslim. Tetapi muslimun nak ditulis dalam jamak ramai apa ramai dia akan tulis muslimuna. Ini tanda dhammah untuk marfu', i'rab marfu'. Di sini tanda dia ialah waw nun. Waw dengan nun balik atas tu untuk marfu' yang jamak. Itulah tanda dia baris ya. Cara kita nak mengenal baris kepada i'rab. Ya ini dua-dua ni contoh marfu' lah ni. Ya dhammah tapi apa nanti kita akan tengok apabila dia mansub ya mufrad dan jamak macam mana. Kalau dia majrur
mufrad dan jamaknya macam mana ya. Okey. Ni dia. Ya. Sekarang ni kita mulakan dengan marfu'. Ya, marfu' katakanlah muslimun tadi iaitu seorang lelaki muslim. Ini contoh kepada apa? Jantina muzakkar lelaki. Ya, tak ada perempuan lagi di sini. Ya. So, seorang lelaki muslim, kita kalimah dia muslimun. Tetapi kalau dua orang lelaki muslim tu dia tak boleh jadi muslimun lah. Dia kena ada penambahan ani ya, alif dengan nun baris bawah ni dia ada penambahan apa di hujung kalimah, jadilah muslimani. Mim ni asal dia dhammah ya, tetapi sebab dia bertemu dengan alif ni, alimat kalimah sebelumnya tidak boleh mengambil baris lain, mesti baris atas saja. Sebab tu daripada muslimun dia jadi muslimani ya, muslimani. Mim akan gugur tanwin dan dia akan mengambil baris fathah. Kalau lebih pada dua iaitu jamak, apa yang buat? Dia tambah una, waw dengan nun baris atas. Jadi sini apa un, sini ani, sini una. Ya. Itulah tanda kepada apa? I'rab yang sekarang ni masih lagi baru i'rab yang nombor satu iaitu marfu'. Ya. Marfu' bermakna apa? Ketiga-tiga muslimun, muslimani dengan muslimana dalam ayat dia ialah subject matter. Dia cerita utama tentang dia. Nak ceritakan seorang lelaki muslim. Dalam ayat lain tu, kalau ada muslimah ni, dia nak ceritakan dua orang lelaki muslim tu. Apa dia buat? Siapa dia? Kan? Apakah cerita-cerita dia? Itulah marfu' status dia. Kemudian, jamak muslimunan ni nak cerita pasal orang-orang muslim lelaki ni, biasanya kalau jamak ni dia bukan lelaki saja ya. Dia nama dia muzakkar, tapi kat muzakkar tu kadang dia bercampur sekali dengan perempuan pun dia mengambil apa yang marfu' juga ya. Nah, dipanggilkan jamak. So maknanya jamak muzakkar ni dia boleh berlaku dalam, kalau semua lelaki dia muzakkar, kalau lelaki campur perempuan pun boleh juga muzakkar. Melainkan kalau semua perempuan, dia tak boleh menjadi muzakkar lagi dah. Dia kena mengambil bentuk muannas yang berbeza daripada sinilah. Kalau masyarakat Muslim tu dia kata Muslimun kan? Betul. Sebab dia kata masyarakat tu bukan orang lelaki saja. Dan bukannya orang perempuan ya. Jadi nak guna lelaki muzakkar ke muannas, kena guna muzakkar. Muzakkar. Sebab ada gender ada dua je. Sama ada muzanna, muzakkar ataupun muannas. Sedangkan ni campur. Kan? Campur dia guna muzakkar. Dan sememangnya logik lah, satu-satu kumpulan tu bukannya lelaki saja kan, mesti campur perempuan. Ada suami, ada isteri, ada anak perempuan kan. Jadi dia merangkumi lelaki dan perempuan. Okey ya, itu marfu'. Cuba kita lihat kes yang sama, status berbeza. Apa dia? Masih lagi seorang lelaki Muslim, dua orang lelaki Muslim dan ramai Muslim. Ya, ramai orang Islam. Ramai itu maknanya lelaki campur perempuan. Jadi, tapi status dia bukannya marfu'. Status dia ialah mansub. Maknanya dia ni objek je dalam. Ya, kita ambil satu kes mansub ni di objek. Ya, dalam ayat tu. Jadi, seorang lelaki Muslim tadi, bila dia mengambil peranan sebagai objek, dia kena mengambil i'rab yang mansub. So, apa berlaku? Ya, bila dia mansub, tengok. Dia tak ada lagi mun dah. Dia tak ada dhammah. Ya. Dia kena mengambil baris atas. Yang ni tadi tuan-tuan, muslimah ni sebenarnya baris ni asalnya baris depannya bukan baris atas. Dia dipaksa oleh alif ni. Betul ke apa? So maknanya baris ni kalau kita nak ceritakan bukannya baris atas yang original. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil apa ni?
mim dhammah muqaddarah dipanggil. Dan ditentukan dengan baris hadapan sebab dia marfu' ya. Tetapi sebab dia sambungan alif nun ni, dia kena ikut alif mim tu, jadi baris atas yang tidak bertanwin. Baris atas ni dipanggilkan muzahirah, yang zahir, yang dizahirkan. Tapi yang betulnya dia bukan baris atas, dia baris depan. Ya, sebab dia dalam keadaan marfu'. Tapi tak adalah muslimu ikut alif, tak ada. Dia tak ada baris, kena juga gunakan baris atas. Ya. Kalau dia mansub, dia tak boleh mengambil baris depan dah. Sebab depan adalah marfu'. So dia kena mengambil baris atas. Ya. Tunggal dia ada bertanwin lah. Musliman. Tadi muslimun. Ini musliman. Ya, tetapi dalam kalimah kata nama, apabila dia mengambil baris atas bertanwin, dia kena ada alif pula ikutnya. Sebab dia nak ditingkat dengan hukum tajwid. Ya, yang melibatkan hukum dipanggil mad iwab. Ya. Mad iwab tu huruf tu bertanwin baris atas dan ikut dengan alif. Dia itu berlaku kepada mansub saja. Okey. Kalau dua orang lelaki Muslim tadi dalam status mansub, ya, maknanya cerita mengenai Muslimah ini adalah objek. Ya, Muslimah ni dia bukan objek, dialah subjek. Ya, nak ceritakan dua orang lelaki ini melakukan sesuatu, dia subjek dah. Tetapi di bawah ni dia mansub bermakna status dia bukannya sama dengan atas. Dia status dia ada orang nampak, contohnya. Ada orang, jadi fokus dia bukan pada Muslim dua-dua orang ni. Fokus pada orang tadi, dua orang apa? Beberapa orang nampak dua orang lelaki ni curi barang kat kedai lah, contoh sebagai contoh. Ya. Jadi cerita tentang dua orang lelaki ni adalah untuk memenuhi cerita dua orang yang nampak tadi. Ya. So dia adalah objek. So bila dia objek, dia akan mengambil imbuhan ujung dia ialah kita sebut dia sebagai aini, ya. Ya tu disukun, dia tambah ya nun, di mana ya pertama tu disukunkan, nun kedua tu dikasrahkan di baris bawah. Ya, so bila kita tengok jumpa kalimah ada aini ni, kita tahulah status dia mansub, bukannya marfu'. Kalau marfu' dia ani untuk dua orang. Ya. Kalau jamak pula, ramai pula, marfu' dia una, yang ni dia ina. Ya ni bukan sukun, yang ini ya bersukun, ya. Beza. Yang ni kita panggil aini, yang ni ina. Yang non pun baris bawah, sini non baris atas. Ya. So di Muslimah ni dia juga objek lah, tapi ramai. Orang tu semua adalah objek, ya, kepada sesuatu perbuatan oleh orang lain ke atas dia. So dia akan bertukar daripada waw nun kepada ya dan nun. Jadi una kepada ina. Bila ya di sini, mim kena ikut, walaupun original mim baris atas, tetapi dia kena ikut ya mat tu, jadilah baris bawah. Muslimina. Ya. So bila kita belajar tu, kita cuba ingatkan pattern ni, ya. Ingat pattern dia. Untuk marfu' dia apa? Ani, una. Kalau mansub aini dengan ina. Boleh. Ya. La'an lakum ta'qilun tadi kan Allah kata kan. Memang kena gunakan akal. Kena tengok dia kan. Lepas tu kena susun dia. Sehingga kita macam nampak dalam minda kita nanti. Kita tak tengok slide ni pun, kita boleh bayangkan, ya, susunan dia macam mana. Marfu', mansub. Lepas tu ada mufrad, ada musanna, ada jamak.
Ya. So dia macam satu pattern lah, satu pattern kan ya. Susun dia macam ni, kemudian setiap i'rab tu ada pula dia punya susunannya bagi seorang, dua orang dan jamak. Untuk muzakkar, ini semua untuk lelaki ya, lelaki belum lagi yang muannas. Okey, boleh tambah juga. Okey. Tadi kita kata ismun ada berapa i'rab? Marfu', mansub, majrur. Tak banyak pun, ini 3 je. Kalau 5 pun mungkin susah sikit kan. Ini 3 senang sangat ya. Okey. Nah, sekarang kita cuba lihat status. Ingat i'rab adalah status ya. Jadi status yang ketiga ialah majrur. Maknanya kalimah-kalimah yang mempunyai i'rab yang majrur tu mana dia dalam keadaan terikat. Dan bila dia terikat mesti ada kalimah lain yang mengikat dia. Yang paling senang nak menjadikan contoh kata sendi. Itu paling senang. Kata sendi majrur. Kata sendi majrur. Kata sendi majrur. Ya. Okey. So kes yang sama iaitu seorang lelaki, dua orang lelaki, ramai lelaki. Ya. Tapi status dia sudah berbeza. Dia ni dalam keadaan terikat. Ya, dipanggilkan majrur. Jadi bila terikat tengok dia berubah ya. Kalau marfu' dia muslimun ni, mansub di an, majrur dia in. Jadi untuk tunggal dia ada 3, an, in. Tetapi bila jamak dengan 2 orang dengan jamak dia tak ada 3, dia ada 2 saja. Ya. Marfu' ni, tetapi untuk majrur dengan mansub dia sama. Mansub dia aini, majrur dia pun aini juga. Jadi maknanya dalam kalimah dia sama. Macam mana kita nak tahu dia mansub ke majrur? Kita kena tengok ayat tu. Ayat tu akan menceritakan tentang status 2 orang lelaki Muslim tadi. Kalau dia status dia objek, bermakna aini itu mansub. Kalau dia status dia terikat, ada harfun jar, bermakna dia majrur. Tapi tulisan dia sama. Yang aini ni mana? Aini ni, ya ni kita matikan dia. Untuk menyebut dia kita bunyikan ai lah. Aini, yang ni ani. Untuk senang nak mengingat. Mengingat imbuhan ujung dia kan. Yang ni dia dhammatain, kita sebut dia marfu', ujung dia yang ni an. Ni in. Yang ni ani, aini, aini. Yang ni pula una. Apa? Una, yang ni apa? Tak boleh ai sebab dia bukan sukun ya. Dia apa? Dia mat, kita panggil dia ina. Ina. Kita tak boleh ambil mim. Mim ni untuk muslimin lah ya. Dia mim, tapi untuk kalimah lain dia bukan mim. Jadi yang commonnya yang ni je. Waw nun, ya nun, ya nun. Ya, kalau kita tak nak sebut apa una pun tak apa. Kita sebut apa waw nun. Ya nun pun boleh juga. Yang ni alif nun, ya nun, ya nun. Ya, cuma ya sini ya yang disukunkan. So pattern ni kena apa? Kena digest orang kata ya, kena proseskan supaya dalam otak kita, dalam minda hati kita, kita boleh nampak ya pattern dia tu. So nanti kalau kita buat latihan ni ya, tuan-tuan kena terangkan ni tanpa melihat. Kalau slide ni ada dah dalam kepala. Dalam kepala. Jadi boleh cerita satu-satu. Kalau lelaki itu seorang i'rab dia marfu'. Ya, apakah tanda dia? Tandanya ialah huruf terakhir itu akan mengambil baris dhammah. Macam tu.
Okey, mungkin kita buat latihan tu dulu ya sebelum kita sambung. Sebab kadang-kadang kita sambung banyak-banyak ni dia tak dapat nak susun ya, tapi kalau dah latih dia boleh. Ya. Okey. Kita buat latihan lah ya. Kita buat latihan. Okey, tengok siapa yang ada dalam ni. Apa? Kita mula dengan Audi lah sebab dia nama dia selalu di atas dia. Okey. Nah, okey. Sekarang ni Audi cuba tengok ni dan cuba terang kepada kawan apa yang dapat ya kita maklumat di sini untuk membantu kita mengenal i'rab ya, i'rab yang apa? Yang bersabit dengan kumpulan ismun yang muzakkar lelaki, ada 3 kumpulan. Sama ada seorang, 2 orang ataupun ramai. Okey. Yang Cuba dua tu sebut dia apa Ustaz? Yang tunggal tu mufrad. mufrad. Yang dua tu Musanna. musanna. Musanna ini jamak. Mufrad, musanna, jamak. Kena biasa sebab tu kita buat latihan dia. Sebab kalau kita tak buat latihan kan, kita tengok kadang-kadang kita rasa macam faham tapi tak tahu apa nak sebut. Okey, kita jemput saudara adik kita. Cuba kongsikan maklumat ini ya yang boleh jadikan panduan untuk pertama kita lah ya. Yang kedua kawan-kawan kita nanti boleh gunakan cara yang sama untuk berkongsikan ilmu ni. Bayangkan macam sekarang kita dah mengajar kan. Bila kita mengajar tu kita nak sampaikan maklumat tu setepat yang mungkin, sejelas yang mungkin ya kepada rakan-rakan. Untuk i'rab bagi isim muzakkar, i'rab ni ada 3 jenis, iaitu pertamanya marfu', Okey. keduanya mansub, Okey. dan ketiganya majrur. Okey. Jadi juga untuk bilangan dia ada 3 lah. Mufrad iaitu 1 tunggal, musanna iaitu 2, jamak tu ramai. Bagi contoh perkataan muslimun. Okay. Untuk mana dia apa muslimun iaitu seorang lelaki muslim. Okey. Untuk tunggal seorang lelaki muslim iaitu sebagai i'rab marfu' iaitu subjek. Dia punya ejaan ni ialah muslimun. Jadi tanda dia ialah dia huruf terakhir. Okey, sebelum itu tadi cuba terangkan sikit apakah maksud marfu', apakah mansub dan majrur. Itu dipanggil status. Status pertamanya marfu' iaitu kalimah i'rab status ialah dia sebagai subjek. Ya. Subjek. Jadi mansub ia ialah kalimah itulah sebagai i'rab dia ialah sebagai objek. Ya, objek. Untuk ketiganya, i'rab yang ketiga ialah majrur, iaitu dia bersifat sadar. Terikat. Dia terikat. Okey. Jadi untuk yang pertama dia iaitu i'rab marfu', tadi kita sebutkan sebagai seorang lelaki muslim, iaitu bertunggal. Ejanya ialah muslimun. Jadi dilihat pada huruf terakhirnya, iaitu mim tu berbaris dhammah. Jadi tunggal untuk i'rab marfu' tunggal mufrad bunyinya ialah muslimun. Okey. Untuk musanna iaitu 2 lelaki muslim, bunyinya ialah muslimani. Dia punya tandanya ialah di huruf dia ada imbuhan di hujung kalimah iaitu huruf imbuhan alif dan nun. Nun baris bawah. Jadi kita sebut dia ani. Imbuhan ani ya. Dan untuk jamak pula iaitu ramai. Okey, ceritakan bila ani apa jadi pada huruf mim tadi akan mengambil baris atas. Bila ani yang dua tu ani tu mim tu akan mengambil baris atas disebabkan oleh tanpa tanwin lah. Misalnya ialah baris depan. Ya. Sebab ada alif mat, dia akan mengambil baris atas tanpa tanwin ya. Untuk yang ketiga jamak iaitu ramai lelaki muslim.
bunyi ni adalah muslimunan, iaitu imbuhan hujungnya ialah wawunun. Hmm. Wawunun. Hmm. Okey. Itu untuk yang pertama lah, untuk marfu'. I'rab yang kedua iaitu mansub, iaitu objek. Untuk tunggal ataupun satu mufrad, disebutkan bunyinya ialah musliman, Hmm. iaitu di huruf hujungnya ialah tanda tanwin, Fathah. fathah, dan tambah alif, alif. Dan dia ada tambahan alif Tambahan alif. selepasnya. Untuk dua musanna dalam i'rab mansub ni, dia ditambah imbuhan aini belakang ni. Jadi bunyinya ialah muslimaini. Okey, apa maksud aini tu ialah ya yang sukun Ya sukun dengan nun baris bawah. bawah. Ha. Itu hadis jamak pula, bunyinya ialah muslimina, iaitu imbuhan inna ditambah belakangnya. Kiranya ya itu Ya mat yang tidak berbaris ya. pun berbaris atas. Yang kita sebut sebagai ina. Bukan ina. So, i'rab yang ketiga iaitu majrur. Untuk tunggal mufrad, bunyinya ialah muslimin. Itu tahlilnya itu berbaris kasrah. Kasrah tanwin kita panggilkan in ya. In. Tadi marfu'un, mansub an, majrur in untuk mufrad. Untuk kes yang musanna iaitu dua, dia ditambah imbuhan sama dengan mansub. Iaitu ini belakang dia, iaitu alia tanda tersukun dan nun baris bawah. Dan untuk jamak pula, untuk majrur, itu tu sama juga macam mansub, iaitu ditambahkan imbuhan ina di belakangnya, iaitu ya mat dan nun baris fathah di belakang. Okey. So maknanya untuk musanna dengan jamak, kalimah untuk mansub dan majrur sama. Ya. Macam mana kita nak tahu beza dia? Kita ketika tengok dia dalam konteks ayat tu. Dalam ayat tu bila cerita dalam ayat tu kita akan tahulah sama ada dia status dia mansub ataupun majrur. Okey, alhamdulillah ya. So dah dapat tak dia punya orang kata gambaran dia tu? Yes. Ya, sebab tu penting kita berlatih mencerita ni, kita kongsi kita. In fact sebenarnya kita berlatih menerangkan ni, itu satu proses pembelajaran yang lagi efektif daripada kita dengar saja. Dengar ni kita akan boleh faham 20% saja. Bila kita berlatih menerangkan tu, kita akan dapat 80%. Itu daripada biasanya ya, kajian-kajian dari segi akademiknya untuk kita belajar ni. Okey, kita pergi kepada yang kedua, Nur Fadilah. Nur Fadilah boleh dengar ke? Boleh. Boleh ya. Kita buat latihan yang sama ya. Tak apa, kita walaupun benda tu dah tapi kita boleh ulang benda yang sama tapi style kita. Style kita ya. Cuba terangkan apakah maklumat yang ada di paparan slide ini ya dalam konteks i'rab kepada kalimah kata nama yang muzakkar dan merangkumi 3 kumpulan. Ya, dia boleh jadi seorang, boleh jadi 2 orang dan boleh jadi ramai, dan contoh yang digunakan ialah orang lelaki muslim. Itu dia punya ceritanya dalam ni. Okey, cuba ini latihan ya, kita buat latihan supaya besok kita biasa berlatih, lama-lama kita akan mahir lah. Okey, InsyaAllah. Cuba. Penerangan ni adalah memberi penerangan tentang i'rab bagi ismun yang menurut bilangan mufrad, musanna dan jamak bagi isim muzakkar, iaitu lelaki. Okey. Pecahan ada 3 i'rab, iaitu 3 status dalam kalimah isim.
Yang pertama marfu'. Marfu' ni ialah kalau ismun itu bertindak sebagai subjek. Macam mana kita nak tahu dia subjek ataupun tidak? Selalunya dia duduk di permulaan ayat ataupun di permulaan ayat. Okey. Kadang-kadang dia permula ayat, kadang-kadang dia di tengah ayat pun boleh berlaku ya. Tapi yang Tapi pentingnya dia tu cerita dia utama. adalah cerita utama ataupun pelaku utama dalam ayat. Yes. Okay. Yang kedua ialah i'rab mansub. Mansub ini ialah objek. Macam mana kita kenal pasti objek dalam ayat ialah dia dikenal pasti jika ada kata kerja. Pada sebelum perkataan isim mansub ini dia dikenal pasti ada kata kerja. Jadi bila ada kata kerja dan selepas itu isim, bermakna isim itu kita boleh katakan dia sebagai isim mansub ataupun statusnya ialah mansub. Okay, dan jadi yang kata kerja tu dia melakukan kepada objek ni ya. Kata kerja tu, perbuatan tu melibatkan dilakukan ke atas objek ini. Ataupun yang ketiga, i'rab yang ketiga ialah majrur. Majrur ialah ismun yang terikat dengan kata sendi. Yang ni boleh dikenal pasti dengan adanya kata sendi sebelum kata isim tersebut. Contoh kata-kata sendi yang mengikat isim ni ialah min, ba, bi dan sebagainya. Okey. Itu 3 jenis ataupun 3 sifat bagi isim atau 3 i'rab bagi isim marfu', mansub dan majrur. Okey, seterusnya penerangan untuk macam mana kita nak mengenal pasti sama ada sifat ataupun status sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Okey, untuk mufrad bagi contoh yang diberi muslimu ditandakan dengan baris akhir bagi kalimah tersebut. Bukan baris akhir. Baris kepada huruf terakhir dalam kalimah tersebut. Kalau marfu' baris ditandakan dengan dhammah muslimu. Baris tu kena jelas, baris kepada huruf terakhir. Baris kepada huruf terakhir kalimah adalah dhammah iaitu muslimu. Okey, dalam konteks ni sebab dia nakirah, dia jadi muslimun ya. Okey, bagi bilangan 2 ataupun musanna iaitu 2 orang lelaki muslim ditandakan dengan imbuhan pada hujung kalimah dengan imbuhan ani iaitu alif nun baris bawah. Okey, betul. Dan untuk jamak ataupun ramai bagi muzakkar ataupun boleh juga digabungkan dengan muannas, macam mana nak dikenal pasti ialah imbuhan pada hujung kalimah una iaitu waw nun alif. Nun baris atas tak ada alif ya? Sorry. Nun baris atas. Atau boleh disebut sebagai imbuhan una. Okey, una ya. Okey. Untuk i'rab mansub ataupun ia bersifat sebagai objek, bagi mufrad ditandakan dengan baris fathah pada huruf terakhir dalam kalimah. Jadi contoh ni ialah musliman. Sebab dia adalah nakirah, maka huruf akhir adalah tanwin. Jadi huruf akhir adalah fathah, maka ini adalah mansub. Okey, saya nak tambah sikit sini ya. Kalau dia bertanwin, dia ada alif ya. Kalau dia tak ada tanwin, dia tak ada alif. Katakanlah al-muslima. Bila al ada alif lam ta'rifah, mim tu tak ada tanwin ya. Dia mim baris atas saja, tak ada tanwin dan dia tak ada ikut dengan alif. Kalau dia bertanwin, dia akan ada alif. Itu untuk mansub yang tunggal ya.
Okey, sambung. Jadi untuk bilangan musanna dia jadi muslimaini. Di hujung kalimat ditambah dengan imbuhan aini. Okey. Dan Aini itu makna dia apa? Ya yang sukun. ya yang sukun dan nun di baris bawah. Okey. Dan untuk jamak bagi muzakkar muslimina di ujung mah ditambah dengan imbuhan ina. Okey. Okey, apa maksud ina? Iaitu ya mad. Ya mad dan nun baris atas. Fathah. Okey. Dan ya mad sentiasa tidak berbaris, ya. Apa seterusnya untuk i'rab majrur iaitu isim yang terikat dengan kata sendi ditandai bagi mufrad ataupun tunggal lelaki ditandakan dengan baris baris bawah kasrah ya. Baris bawah ialah kasrah lah, baris kasrah. Tandakan dengan kasrah. Okey, seterusnya dia akan jadi muslimin. Kalau dia ada alif lam takrifah kat depan, dia akan jadi tanwin di huruf akhir kalimah. Okey, seterusnya untuk isim musanna bagi muzakkar bagi i'rab majrur dia mengambil tanda yang sama dengan mansub iaitu aini, iaitu ya sukun dan nun baris kasrah. Kasrah, okey. Untuk jamak muzakkar jamak bagi muzakkar untuk i'rab majrur juga mengambil sifat sama dengan jamak mansub iaitu di hujung kalimah terdapat imbuhan ina iaitu ya mad dan nun berbaris fathah. Ina, ya. Okey, so persoalannya ialah macam mana kita nak tahu sama ada katalah muslimina sama ada dia mansub ataupun majrur sebab tulisan dia sama. Sebab kalau kita nak kenal sama ada dia mansub ataupun majrur, kita kenal pasti sifat dia. Kalau majrur, kita tengok ada kata sendi di depan perkataan isim tadi. Kalau dia mansub, akan ada perkataan kata fi'lun di depannya. Jadi kat situ kita tahu dia adalah mansub ataupun majrur bagi kalimah musanna jamak. Bagaimana kita tengok dia dalam konteks ayatnya, ayat ada kalimah-kalimah sebelumnya tu dia membuatkan dia mansub ataupun majrur. Okey, okey, so nampak tak dia punya maklumat-maklumat itu? Maknanya kalau tak tengok slide ni pun nanti lebih kurang itulah dia punya cerita, ya. Boleh? InsyaAllah boleh dah Ustaz. Okey. Kita cuba yang selepasnya saudara Azman, ya. Saya tengok nama sini Azman. Ada ke? Ada ke tak ada dia? Dia baru masuk kan? Ya. Dia baru ni apa? Dia baru kerja dengan WBK. Sebelum ni tak ada nama dia kan? Okey, mungkin hari ni beri dia dengar dululah, ya. Okey, yang seterusnya Khaira ke apa? Khaira pun baru rasanya, ya. Tak apa, hari ni dengar dulu, ya. Kita minta Puan Liza lah. Puan Liza ni dia dah dah senior dah sepatutnya, ya. Tak boleh lagi. Ikut apa yang tadi Audi dengan apa tak dapat lagi, ya. Okey, tak apa, ya. Walau macam mana nanti kena praktis, ya. Sebab kalau tidak sampai bila dia macam tu, ya. Okey, yang MBD hulu langgat siapa, ya? Oh, saya. Okey.
Ya, apa Oh, itu meeting dia tak tukar lagi nama dia. ya, okey. Cuba buat yang sama ya. Kita latih supaya apa ilmu yang kita dapat tu kita polish dia. Melatih beneran ni sebenarnya kita polish ilmu tu. Betul. Ha. Kita cuba Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita fokus untuk terangkan berkenaan dengan kalimah mengikut i'rab dan bilangan bagi isim muzakkar lelaki. Jadi untuk makluman, i'rab ni adalah status. Jadi i'rab ni ada 3, dia ada marfu', mansub dan juga majrur. Dan kita fokus pada hari ini juga, iaitu pada hari ini pada kita ambil contoh kepada orang lelaki Muslim. kita ambil contoh pada orang lelaki Muslim. Di sini terbagi pada 3 juga. Ada tunggal, iaitu mufrad, ada musannah untuk 2 orang, dan untuk ramai jamak. Jadi yang pertama, i'rab kalau kita tengok marfu', macam mana kita nak kenal pasti dia tunggal. Muslimun ini, jadi kita nak kenal pasti, kita lihat pada ujungnya. Tanda ujungnya, kalimah terakhir, huruf terakhir ya. Huruf kepada terakhir. kalimah tu akan mengambil tanda dhammah. Huruf kalimah terakhir dia, Huruf terakhir. huruf terakhir dia akan mengambil tanda dhammah untuk mufrad. Seterusnya, untuk kenal pasti musannah bagi marfu', untuk 2 orang, kita lihat pada huruf terakhir. Kita lihat pada huruf terakhir dia, ambil alif nun. Salah. Okey, dia bukan huruf terakhir ya. Huruf terakhir masih lagi mim. Tetapi dia ada imbuhan. Dia ada tambahan. Ada tambahan kepada selepas huruf terakhir itu ni, alif dengan nun baris bawah. Sekali lagi. Dia ambil huruf untuk kalimah ismun yang musanna dan marfu', dia akan ada tambahan ataupun imbuhan ni. Untuk musanna, Ya. dia ada tambahan Musanna yang marfu' ya. yang mana Ustaz? Musanna yang marfu' lah. So marfu' ni kena sebut ya. Marfu'. Ni. Kesel ni. Okey, untuk musanna yang marfu'. Musanna yang marfu', so dia akan ada ni itu. Untuk musanna yang marfu', dia ada tambahan ni. Maknanya huruf terakhir masih lagi mim ya. Nampak huruf terakhir mim ya. So selepas mim tu dia ada tambahan. Okey. Alif nun. Alif dan nun baris bawah. Baik. Dia ada tambahan alif dan nun. Kita sebut tambahan ni ya. Dan seterusnya untuk jamak marfu', kita lihat di ujung kalimah ada imbuhan. Di hujung kalimah ada tambahan una. Ada tambahan una. Huruf terakhir masih lagi mim ya. Semua ni huruf terakhir mim ni. Tetapi yang ni dia tidak ada tambahan kan. Yang 2 ni jadi ada tambahan ni dengan una. Okey. Seterusnya, bagi i'rab mansub, macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia tunggal, musanna ataupun jamak. Yang pertama, kita tengok untuk mufrad mansub, di huruf terakhir akan mengambil baris atas. Atas. Fathah. Sama ada tanwin ataupun tidaklah. Baik. Ya. Tanwin dengan tak tanwin itu bergantung kepada sama ada dia makrifah ataupun nakirah kan. Ingat lagi nakirah dan makrifah tak? Itu ciri yang pertama kita belajar dulu. Bila dia nakirah umum, dia ada tanwin. Kalau dia makrifah ada alif lam ta'rifah, dia tak ada tanwin. Tapi dia tetap baris atas lah. Baik. Jadi kalau ikutkan tadi, saya ulang balik, untuk mufrad mansub, huruf terakhir akan mengambil baris fathah. Huruf terakhir akan mengambil baris fathah. Fathah.
Okey. Untuk yang kedua iaitu musanna mansub di So dia ada imbuhan di ujung kalimah dia, ada imbuhan aini. ini. So apa dia aini tu ialah ya sukun dengan non yang kasrah. Tu kita sebut dia sebagai aini, ya. Baik. Nak kena nyatakan ke yang sukun ke apa, Ustaz? Yang ada tanda Ni sukun lah. Ya sukun. ini. So ya sukun dengan non baris bawah kita sebut dia aini, ya. Aini. Terusnya untuk jamak mansub di hujung imbuhan, Di ujung kalimah terdapat imbuhan. di hujung kalimah terdapat imbuhan Ina. ina. Kita sebut sebagai ina, iaitu ya mad dengan non fathah. Yang ni tadi ya sukun. Itu beza dia. Ini tak ada sukun, ya. Dia ya mad tu kita sebut dia sebagai i. Kalau ya sukun kita sebut dia sebagai I. I ni ina. Baik. Seterusnya untuk majrur mufrad majrur di hujung huruf yang terakhir akan mengambil baris kasrah. Okey. Seterusnya, jadi untuk mana kalau seorang lelaki Muslim, ya, seorang lelaki Muslim, kalau bentuk umum kalimah ni ialah muslimin. Kalau seorang lelaki Muslim tu bentuk makrifah, dia jadi al-muslimi. Al-muslimi, ya. Kalau makrifah. Yang ni pun sama. Kalau dia makrifah, al-muslimu. Tak ada tanwin. Ya. So maknanya marfu' dia dhammah, mansub dia fathah, majrur dia kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Okey, teruskan. Seterusnya bagi tadi sebut musanna. Bagi dua orang lelaki Muslim, yang mengambil i'rab majrur, okey, hujung imbuhannya adalah aini yang sama dengan mansub. Dia sama, kan? Dia sama. Jadi maknanya untuk kalimah isim kalau dua orang, ya, sama ada mansub dengan majrur, ijaan dia sama. Sama ijaan. Maknanya imbuhan sama, bermakna ijaan dia samalah. Okey. Dan yang akhir untuk jamak majrur, ujung imbuhannya adalah ina, ya, yang sama juga dengan mansub. Iaitu ina ialah ya mad dengan non fathah. Ya non dengan fathah. Baik. Okey. So ini dipanggilkan pattern ataupun corak, ya. Corak kalimah-kalimah Quran dalam konteks i'rab yang berbeza i'rab dan berbeza bilangan, ya, kepada muzakkar. So maknanya ada pecahan tu dalam tiga aspek. I'rab dia, bilangan, lepas tu jantina. So sekarang ni kita baru ambil satu jantina saja, ya. Nanti kita akan tengok pula untuk muannas pula, dia ada pattern dia dalam susunan yang sama. So tanda-tanda dia akan berbezalah sikit. Ya, tanda. Tapi pentingnya ialah bila kita membincangkan i'rab, kita sebenarnya bila kita melihat kalimah tu, kita tahu status dia. Bila dia status marfu' apa dia? Status mansub apa dia? Status majrur apa dia? Itu lebih penting daripada tanda. Tapi kena tahu tanda. Sebab daripada tanda lah baru kita tahu dia status. Tapi tadi macam Ustaz cakap yang
musanna dan jamak tu ikutkan ayat dia sama. Tu soalan tadi pada Fadilah tadi, macam mana nak bezakan Okey, ya. So dia kalimah dia sama, ya. Tetapi kita akan tengok dalam ayat tu dia menceritakan status dia. Katalah sini 2 orang lelaki, ya. So dalam ayat tu 2 orang lelaki tu dia objek kepada satu kata kerja. Dia objek kan. Kalimah muslimah inilah. So kalau dia objek, maknanya i'rab dia mansub lah. Bukannya majrur. Bukannya majrur. Okey. Tetapi kalau dalam ayat tu muslimaini dalam konteks ada harfun jar, ada kata sendi contohnya. Jadi dia adalah majrur. So maknanya kita nak tahu dia mansub atau majrur, kita akan tengok dalam ayat tu lah. Cerita dalam ayat tu. Kalau status dia objek, dia akan i'rab dia mansub. Kalau status dia terikat, ya, dia akan i'rabnya sebenarnya adalah majrur. Begitu juga jamak. Okey, boleh. Yang pentingnya kita dapat gambaran tu, ya. Gambaran apa maklumat yang sebenarnya nak disampaikan sini, kita boleh memaham dan menyusunkannya dan boleh menceritanya dalam konteks yang tepat dan bersesuaian. Sebab nanti lagi kita banyak belajar ni, lagi banyak maklumat kan. Kalau maklumat tu kita tak dapat aturkan dia dengan sistematik, dia akan bercelaru lah. Dia akan tersangkut sana, tersangkut sini kan, ya. Tapi semua tu boleh kita polish dia dengan buat latihan. Bila kita start menceritakannya tu, dan dia akan susun balik dalam otak kita gitu, maklumat tu dengan baik, ya. Okey, dan terusnya ustaz kita lah, Ustaz Saiful Akmal, ya. Untuk kongsikan cerita yang sama, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta izin untuk kita cerita cara kita, ya. Kalau boleh, Ustaz, saya ambil sikit lah daripada yang saya dengar macam dalam kereta tadi. Okay. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimah isim. Yang mana isim ni merupakan kata nama ataupun kata benda. Dan kata nama dan kata benda ini, kalimah isim ini dipengaruhi oleh 4 perkara yang disebut oleh Ustaz tadi. Ya. Yang pertama, dia akan melihat perubahan-perubahan yang berlaku pada isim ini. Dia akan melihat kepada sama ada dia adalah nakirah ataupun ma'rifah. Sama ada dia kata umum ataupun dia kata nama khas. Yang kita dah belajar sebelum ni. Perkara yang kedua adalah dia akan melihat pada jantina, iaitu sama ada dia muzakkar yang kita sedang belajar tadi, ataupun dia muannas, dia adalah perempuan. Jadi perubahan-perubahan juga berlaku melihat kepada jantina. Yang ketiga adalah adat ataupun bilangan ataupun dominan, yang mana kita akan melihat kepada berapa jumlah bilangannya. Sama ada kalimah tu, kalimah yang huruf terakhir dalam kalimah itu akan berubah mengikut kepada bilangannya. Sama ada kalau dia mufrad seorang, dia akan dibariskan dengan baris apa. Kemudian kalau kata dia musanna, iaitu 2 orang, dia akan dibariskan dengan baris apa. Begitu juga lebih daripada 3 yang kita panggil sebagai jamak. Yang keempat adalah pengaruh yang mempengaruhi perubahan pada huruf akhir pada kalimah adalah i'rab. Kita melihat kepada status kalimah yang kita belajar sekarang ni lah. Kita akan fokus kepada yang status kalimah yang kita sedang belajar sekarang, di mana status kalimah ini terbahagi kepada 3. Tapi sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan status kalimah ini adalah kedudukan dia ataupun pengaruh dia dalam struktur ayat. Sama ada dia adalah sebagai subjek, pelaku, ataupun dia adalah sebagai objek yang dilakukan, ataupun sama ada dia adalah pengikat yang menjadi penguat kepada ayat ataupun pelengkap kepada ayat. Jadi yang kita belajar hari ini adalah tentang i'rab, yang status kalimah tersebutlah. Sekiranya kalimah tersebut berada sebagai ataupun memainkan peranan sebagai
pelaku. Contohnya pelaku. Jadi dia akan dibariskan dengan dia berstatus sebagai dengan kalimah marfu. Iaitu I'rab marfu. I'rabnya adalah marfu. Manakala sekiranya dia adalah Objek. kalimah tersebut berada pada kedudukan sebagai yang dilakukan ataupun objek, dia akan dibariskan dengan dia akan berstatus i'rabnya adalah mansub. Itu dengan bil fathah yang dibariskan dengan baris atas. Ataupun dia adalah pelengkap ataupun penguat, maka dia akan dia akan berstatus majrur, iaitu yang kita akan bariskan dengan baris kasrah. Majrur bil kasrah. Baik. Apa yang perlu kita perhatikan dekat sini adalah pertama adalah daripada sudut yang Ustaz bawa ni adalah daripada sudut bilangan, dan ditetapkan tadi adalah isim yang disebut adalah isim muzakkar, yakni lelaki, isim muzakkar. Jadi bagi status kalau kalimah yang dibawa di sini adalah muslim, sekiranya muslim itu adalah pelaku ataupun adalah subjek, maka dia akan dibariskan dengan baris marfu bi dhammah. Okey, baik. Kadang-kadang kita terkeliru macam yang mungkin kita teringat tentang sebab itu Ustaz tak letakkan, Ustaz hanya menetapkan memberitahu kepada kita bahawa ia antara tanda awalnya adalah dia adalah berada pada permulaan ayat, iaitu mubtada, tapi dia boleh juga menjadi marfu walaupun berada di tengah-tengah ayat. Tetapi apa yang lebih penting pada kita adalah kita mengenal pasti dia adalah status pelaku ataupun main character, main subject. Saya buat contoh yang lain adalah contohnya Muhammad, contoh nama orang Muhammad. Okey. Ataupun Muhammad lah, saya buat Muhammad. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Muhammadun itu tidak berada pada permulaan tapi berada pada kedua. Zahaba Muhammadun itu maksudnya telah pergi Muhammad. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita tahu bahawa Muhammad yang adalah pelaku yang telah pergi. Jadi dia adalah subjek. Subjek ini tidak semestinya dia berada pada permulaan. Sebab nanti kalau kita belajar di lebih dalam, kita akan dapati bahawa dalam i'rab marfu ni dia ada isim kana, ada mubtada, ada khabar, Ustaz. Jadi kita tak boleh menetapkan berpegang bahawa hanya semata-mata dia subjek yang berada di depan. Subjek ini boleh berada di depan, tengah ayat ataupun belakang ayat. Tapi yang lebih penting pada kita adalah kita mengenal pasti status dia status, sebagai subjek utama, cerita utama, objek ataupun dia adalah penguat. So kalau kita dah tahu dia adalah subjek, maka dalam nilai kita bahawa dia adalah dibariskan dengan baris marfu dhammah. Baik. Kemudian kita akan melihat kepada subjek tersebut, adakah dia seorang, adakah dia dua orang, adakah dia tiga orang. Okay, jadi kita akan tengok kalau kita kata zahaba, katakanlah muslimun adalah seorang lelaki, kan, muslim, seorang lelaki muslim. Zahaba muslimun, maksudnya telah pergi seorang lelaki muslim. Itu untuk seorang. Manakala untuk musanna ataupun dua orang lelaki yang telah pergi, dia akan ditambah dengan imbuhan ani. Jadi mim tadi yang pada kalau kata untuk tunggal, dia berbaris dengan dhammatain ataupun baris dua tanwin depan. Tapi bila dia menjadi dua orang lelaki yang telah pergi, dia akan berubah baris. Sebab dia ditambah, dia ikut imbuhan ani. Dia tak boleh jadi muslimu ani. Dia tak boleh jadi muslimu ani. Dia kena ikut dia punya imbuhan. Jadi dia jadi dua orang lelaki telah pergi, zahaba muslimani. Muslimani. Dia tak boleh jadi dia tak boleh jadi macam itulah muslimu, zahaba muslimun tapi merujuk pada dua, tak dia. Begitu juga kalau tiga orang lelaki yang telah pergi, zahaba muslimuna. Tiga orang lelaki yang telah pergi, tiga orang lelaki Islam yang telah pergi. Jamak kan? Zahaba muslimuna. Ini saya buat contoh untuk kalau kata subjek ni berada di ayat yang kedua ataupun berada pada kedudukan kedua kalimah. Kedudukan kedua ayat lah.
Saya takut nanti kita terkeliru, kita ingat hanya subjek itu berada pada depan saja. Ya. Kan? Takut kita pegang pada tu, dia boleh berubah. Yang paling penting adalah kita tahu, kita kena pasti dia berstatus apa. Yang kedua, sekiranya dia adalah objek, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil maf'ulun bih, yang dilakukan. Dia adalah objek. Contoh, kita ambil, kalau kat sini kita ambil dua orang lelaki kat sini musliman kan. Contoh, saya telah memukul. Darabtu. Darabtu maksudnya saya telah memukul. Okay, saya telah memukul apa? Jadi objek yang saya pukul adalah seorang lelaki muslim. So kalau darabtu untuk tunggal, kita akan bariskan mansub. Kita tahu objek status dia mansub. Mansub dengan apa? Bil fathah, baris atas. So darabtu musliman. Kalau kata saya telah memukul seorang lelaki. Kalau kata saya memukul dua orang lelaki, darabtu muslimaini. Kita tengoklah. Sebab itu Ustaz kata tadi, dalam soalan yang dibangkitkan oleh Cik Syirhan tadi, nanti kita akan bila kata macam mana nak bezakan antara muslimaini mansub dengan muslimaini majrur. Muslimina mansub, muslimina majrur. Iaitu melihat kepada status. Itu saya rasa core kita adalah kita melihat kepada status kalimah tersebut, sama ada dia objek, subjek ataupun dia penguat. Jadi insya-Allah kat mana pun di tengah kalimah ke ataupun dia di awal kalimah ke, kita akan tahu. Kita akan tahu dan kita mudah untuk kita bariskan dia. Ya. Kalau begitu juga dengan muslimina mansub bil ya kan. Apa? Kalau kata saya darabtu muslimina, saya telah memukul 3 orang lelaki. Itu yang kedua. Kemudian yang majrur bil kasrah, iaitu penguat ataupun kata sendi yang ditandakan dengan paling mudah kita nak kenal pasti adalah dengan huruf jar. Maksudnya sebelum kalimah isim tersebut ataupun dia bersambung dengan harfun jar. Harfun jar ni penyambung kata sendi. Kata sendi yang menyambungkan min, ila, daripada, kepada, bi. Dia ada ila, bi dan ada lagi lah beberapa kalimah harfun jar. Jadi untuk yang tunggal, kalau seorang lelaki muslim, bi muslimin contohlah, dia kata macam tu. Ini kita nampak daripada untuk memudahkan kita fahamlah. Jadi untuk musanna muslimaini bi muslimaini. Jadi kalau kita tengok bi muslimaini, kita kata ni muslimaini mansub ataupun majrur kita tengok ada harfun jar kat situ. Maka kita tahu bahawa ini adalah dua orang lelaki muslim tetapi dalam berstatus majrur. Sebab apa? Sebab ada huruf jar sebelumnya. Begitu juga muslimah ini untuk jamaknya. Muslimina untuk jamaknya. Kalau mudhaf sekali Ustaz mudhaf termasuk dalam majrur punya status? Dia majrur lah. Kalau mudhaf dia akan jadi majrur, dia terikat dengan dia terikat dengan satu-satu idhofah tu. Mudhaf tu maksudnya yang tergantunglah, disandarkan. Maksudnya ayat tu tak lengkap tanpa dia. Dia pukul apa? Itu saja Ustaz. Okey, satu penerangan dan juga perkongsian yang baik ya. Cuma nanti bila kita kata jamak tu dia 3 ke atas ya. 3 ke atas, mana bukan 3 saja, 6 ke 10 ke 100 tu semua masuk dalam kumpulan jamak. Mana definisi mufrad seorang, musanna 2 orang, jamak ni 3 ke atas. 3 ke atas ya. Okey, Puan Liza dah 2-3 orang tu belum lagi apa? Tak nak cuba. Ya, dia salah tak apa ya, sebab dia nak praktis minggu depan ya. Okey ya. So minggu depan insya-Allah kita akan sambung dia cerita yang sama, cuma sekarang ni jantina je berbeza ya. Jantina berbeza, iaitu kita akan ambil muannas pula. Itu je beza dia ya. Bermakna contoh ni kepada perempuan muslim. Tadi lelaki muslim.
So lelaki Muslim ni ada seorang, ada dua orang, ada ramai. Begitu juga perempuan Muslim. Ada seorang, ada dua orang dan ada ramai. Ya. So dia juga boleh, dalam ayat dia boleh mengambil status yang berbeza. Ya. Jadi perempuan Muslim itu boleh jadi marfu', bermakna dia pun subjek dan cerita utama dalam ayat itu. Dia juga boleh jadi objek dalam ayat tu, iaitu ada dalam cerita ada seseorang lain melakukan sesuatu ke atas dia. Dia akan jadi objek, dia akan mengambil status yang mansub. Ya. Lepas tu kalau dia, kedudukan dia dalam tu, dia adalah nak memenuhi cerita orang lain, dia akan bersandar ataupun dia terikat dengan kalimah yang ada dalam ayat tu, dia akan mengambil status yang majrur. Ya, so kita akan tengok tanda-tanda dia. Ya. So pentingnya kita tahu status dia dulu, lepas tu barulah kita tahu apakah tanda dia. Ya. So itu insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Kita ada Zaki Rahman ni, boleh apa? Boleh cuba ke? Saudara Zaki ni rasanya dia bukan baru ni kan? Boleh lagi? Assalamualaikum ya Ustaz. Boleh. Nak cuba tak? Saya rasa kurang lah Ustaz. Sebab saya Kurang tadi lagi, buat saya dah lambat masuk. Okey, belum InsyaAllah bersedia. dalam minggu depan ni insyaAllah saya try masuk awal lah. Okey ya. Walau macam mana pun kita akan nanti kena berlatih ya pelan-pelan ya. Supaya kefahaman kita tu akan lebih kemas lah bila kita berlatih ya, berkongsikan maklumat tu dengan kawan-kawan kita yang lain tu. Seolah kita bila kita nerang tu, kita imagine, kita bayangkan kita nak ajar orang ya, nak nyampaikan maklumat tu. Jadi bila kita nak nyampaikan maklumat tu, kita kena susun dia supaya penyampaian tu betul, tepat dan terang ya. Itu jadi seolah-olah dengan proses tu sebenarnya kita melatih diri kita sendiri ya. So dengan cara tu insya-Allah nanti kita, apa yang kita belajar tu akan lebih kemas. Okey, sebelum kita tutup hari ini, alhamdulillah ya, kita walaupun belajar ilmu Al-Quran ni tak apa, biar sikit. Asalkan yang sikit tu kita betul-betul kenal dia dan kita boleh berkongsikan ya dengan orang lain ya. So, mungkin saya ulang sekali lagi supaya kita tidak keliru nanti ya. Tengok sini, tunggal ni yang contoh kita gunakan ni adalah isim nakirah ya. Isim nakirah maknanya dia umum. Ingat ciri pertama baru isim ialah dia boleh jadi umum, iaitu nakirah ataupun ma'rifah ya. Kalau dia nakirah, dia ada bertanwin. Ya, muslimun, huruf terakhir tu dia bertanwin dhammah. Kalau dia ma'rifah, dia tidak bertanwin tapi dia masih lagi dhammah. Jadi maknanya tanda kepada marfu' ya, kepada isim yang tunggal ialah dhammah baris hadapan. Kalau dia nakirah, muslimun. Kalau dia ma'rifah, al-muslimu. Itu je beza dia. Ma'rifah dia ada apa? Ada alif lam ta'rifah ya. Kalau kita nak tengok balik dulu cerita kan ya. Kita ada ciri dulu. Ya ni ya, ini semua contoh yang kita kata aneh. Kalau dia nakirah, dia tiada alif lam. Ya, dua-dua ada situ. Kalau ma'rifah, dia ada alif lam tapi tidak bertanwin. Jadi kalau muslimun, mana dia nakirah lah. Ya, dia umum. Kalau al-muslimun, dia akan jadi ma'rifah. Tetapi tanda kepada marfu' tu tetap dhammah. Sama ada dia bertanwin ataupun tidak bertanwin saja. Okey, balik kepada mansub pun sama juga ya. Mansub kalau dia nakirah, dia bertanwin baris atas. Tetapi kalau dia ma'rifah, al-muslimah, masih lagi baris atas tapi tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Bila dia tidak bertanwin, dia tidak ada alif selepasnya. Alif ni hanya berlaku apabila dia mengambil tanwin fathah.
Kalau majrur pula, kalau bertanwin bermakna kalimah tu kalimah yang umum, nakirah. Ya. Kalau dia makrifah, tambah saja alif lam ta'rifah, akan gugur tanwin, tapi masih tetap baris bawah juga. Tetap kasrah sebab dia majrur. Tapi semua nakirah Ustaz kan? Yang ni contoh kita ambil ni nakirah. Sebab dia tak ada alif lam kan? Tak ada alif lam. Kalau kita nak contoh alif lam pun boleh. Masuk alif lam, gugurkan tanwin. Masuk alif lam, gugurkan tanwin. Masuk alif lam, gugurkan tanwin. Itu saja. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Itu kalau makrifah. Kalau musanna pun sama. Tambah je alif lam. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini juga majrur. Tambah saja alif lam. Kalau jamak dia al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Tambah saja alif lam di awal tu, dia jadilah kalimah yang makrifah. So dalam konteks musanna dengan muslimun, dia tidak ada perubahan. Sebab apa? Dia tak ada tanwin dah. Tetapi tunggal dia ada tanwin kan. Itu saja akan berubah. Bila ada alif lam, dia gugur tanwin. Bila letak je alif lam, dia gugur tanwin. Itu saja. Jadi maknanya ijaan kepada nakirah dengan makrifah bagi dua jamak ni, beza dia ialah only alif lam saja ada. Kalau ada alif lam, ya, itu makrifah. Kalau tak ada alif lam, dia nakirah. Marfu' tadi dalam bahasa Melayu dia apa Ustaz? Marfu'. Marfu' subjek utama. Status dia, ya. Subjek utama, cerita utama tentang seseorang ataupun sesuatu benda, ya, dalam ayat tu. Nak mencerita tentang dia. Sebagai contoh ni, kita ambil contoh bermula tadi, kita menerangkan ayat yang pertama tu marfu' Allah ni kan. So dalam cerita ni, kita memang ayat ni nak mencerita tentang Allah ni. Allah tu siapa? So dia adalah subjek, iaitu cerita utama dalam ayat tu. Boleh gunakan yang ini, ya, status bawah ni. Satu, dia subjek ataupun cerita utama. Yang kedua, kalau dia objek, objek bermakna apa? Dikesani oleh kata kerja, mana ada orang lain yang melakukan sesuatu ke atas dia. Itu dia mana dikesani tu, ya. Contohnya ayat kedua ni, yukhadi'unallaha. Ini Allah yang mansub, ya. Sebab apa? Cerita utama dalam ayat ni bukan Allah. Allah, kedudukan dia dalam ayat tu sebagai objek. Sebab cerita utama dia tentang yukhadi'un ni, orang yang menipu tu. Itu cerita utama dia. So yukhadi'un ni, bila kita belajar, dia punya status ni marfu' lah ni. Tapi dia dalam bentuk fi'lun, ya, kata kerja. Tapi pelaku dia dalam apa tu adalah marfu'. Dia melakukan sesuatu kepada Allah. Kan? Jadi Allah jadi objek. Sebab tu Allah tu mansub. Dalam yang ketiga pula, Allah ni bukannya cerita utama tentang ni. Ya? Cerita utama ni ialah tentang ni, waba'u bighadabin ni, ya. Orang-orang yang menyebabkan kemarahan Allah tu. Itu cerita utama dia. Ya? Jadi Allah dalam ayat tu ialah nak memenuhkan cerita tu. Dia nak memenuhkan cerita tu, ya. Kemarahan tu daripada siapa? Dari Allah. Jadi kedudukan Allah tu terikat dengan kalimah harfun jar ni, mina ni, dia kena mengambil i'rab yang majrur. Ni kes majrur lah. Dia terikat oleh kata sendi min. Mina ni adalah kata sendi harfun jar. Okey, so bila kita berbincang pasal i'rab ni, kita tidak boleh terlepas daripada pertama, apakah status dia, kedua, apakah tanda dia. Dua tu kena bawa sekali. Ya. So daripada tanda tu kita akan mengetahui status.
Daripada status kita akan tahu tanda dia. Okey, sebelum kita sudahi, ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan kita? Okey, kalau tak ada, kita serahkan majlis ni kepada Tuan Syarhan kita untuk memberi sedikit dua kata untuk kita meneruskan pembelajaran kita ni sebelum kita tutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Dr. Haji Kamal Abdul Razak, iaitu guru dan ustaz kita untuk setiap minggu kelas bahasa Quran kita. Syukur alhamdulillah, hari ini saya lihat ada penambahan lagi kita punya pegawai yang akan sertai. Jadi kalau boleh jumlah yang ada ni saya tak nak berkurang lagi. Kalau boleh saya nak bertambah pada minggu ke minggu. Dia mudah aja. Kita jangan lihat kelas ini satu benda yang berat. Kita lihat benda ni satu benda yang untuk kita belajar sesuatu. Macam Ustaz ulang tadi. Saya tengok banyak kali Ustaz sebut. Pada awal tadi, ujung ni tadi Ustaz sebut. Walaupun kita belajar ni setidak-tidaknya sedikit kita dapat. Walaupun kita berat untuk belajar keseluruhan, tapi ambillah sedikit ilmu yang ada tu untuk kita terus tambahkan ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita mula dari sedikit, insya-Allah. Lama-lama kita akan lebih mahir lagi, insya-Allah. Saya pun macam Ustaz maklum kan, saya bukannya daripada kelas agama waktu sekolah dulu. Tapi sebabkan saya punya semangat, sebab saya punya niat saya nak faham Al-Quran. Tu saya kalau boleh saya nak sampai tahap bila kita baca tu seronok je, bila kita baca dalam solat tu seronok je, faham je, baca doa pun seronok. Tu kalau boleh kita nak macam tu. Jadi perlahan insya-Allah pada semua yang sertai ni, mungkin ada yang baru masuk tengok, wah kelas apa ni? Kelas bahasa Arab ke? Kan? Jadi untuk makluman semua, ni kelas bahasa Al-Quran. Kita belajar perlahan. Dia dalam ni saya tengok mungkin 2 dalam 1, 3 dalam 1 tu boleh dapat. Mungkin ada pegawai kita yang kurang fasih dari segi untuk baca Al-Quran. Saya akui, saya pun sama. Jadi ini kita gunakan kelas yang ada. Kita ada kawan-kawan yang lain, kita ada ustaz, kita ada doktor. Gunakan masa yang ada ni. Inilah 1 jam setengah yang kita ada dalam setiap minggu. Bukannya orang kata satu hari 1 jam setengah. Setiap minggu 1 jam setengah ni je nak kita pinjam untuk semua. Setidaknya bagi luangkan masa untuk kita sertai kelas ini dan belajar sedikit ilmu. Dan ilmu ni bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri, insya-Allah. Dan saya setuju juga awal tadi Ustaz sebut dari segi hafal ayat-ayat. Jadi ni mungkin pada akan datang saya nak cadang kepada Ustaz lah, kalau boleh ada petikan-petikan ayat-ayat yang cantik dan yang bagus untuk kita hafal berserta dengan makna. Mungkin Ustaz boleh bagi kat kami untuk kami 1 minggu. Tak perlu panjang-panjang Ustaz. Mungkin satu ayat yang macam contoh Ustaz bagi dulu surah Yusuf kalau tak salah. Satu ayat yang pendek. Ayat kedua tu kan. Jadi kita boleh tahu minggu ni ada satu ayat yang kita hafal. Kalau 10 minggu dah 10 ayat yang kita tahu dah. Di samping kita belajar juga dalami lagi ilmu-ilmu yang Ustaz ajar setiap minggu ni, insya-Allah. Dan satu saja Ustaz, pada semua ketua jabatan terima kasih di atas komitmen semua dan semua pegawai, terima kasih atas komitmen semua. Insya-Allah, Datuk pun selalu sebut dalam ucapan niat yang bersih, baunya suci, insya-Allah. Gunakan ruang yang ada ni, inilah antara yang kita gunakan untuk kita tambah ilmu kita. Walaupun sedikit tapi kita dapat sedikit ilmu tu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan kita sambut sahutan saranan tadi 3 ayatnya. Untuk seminggu ni cuba hafal dan fahamkan maknanya. Yang pertama tadi saya kongsikan surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat surah ke-29 ayat 69. Yang bermula dengan apa tadi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lepas tu Allah sambung wa innallaha lama'al muhsinin. Iaitu yang pertama iaitu Allah kata apa? Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan ataupun di dalam agama kami. Mujahadah tu maksud dia yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami. Lanah diyanahum, pasti kami akan tunjukkan mereka.
subulana, jalan-jalan kami. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah tu la ma'a tu pasti bersama al-muhsinin, orang-orang yang sentiasa memperbaiki amalan dan perbuatan mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, surah Yusuf ayat kedua. Yusuf ialah surah ke-12. Ayatnya berbunyi inna anzalnahu ya. Ingat kalimah kedua tu ialah anzalnahu tu maknanya telah menurunkannya. Inna tu maknanya sesungguhnya kami. Ya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Hu tu ialah nya tu maksudnya Al-Quran. Jadi Allah kata sesungguhnya kami telah menurunkannya. Al-Quran tu apa dia? Dalam bentuk Quranan Arabiyan. Ya, Quranan Arabiyan. Iaitu Quranan ni ialah isim masdar. Dia dalam satu bacaan dalam bahasa Arab. Lepas tu sambung dia la'allakum taqilun. Semoga kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Ya, jadi bila Allah kata macam tu, itu sebenarnya arahan Allah kepada kita, dan arahan sebenarnya adalah wajib ya untuk kita menyahutnya. Itu surah Yusuf ayat ke-2. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Saya telah tak kongsi dah skrin. Kalau tidak saya boleh tunjukkan kalimah tu. Kalau kita nak kongsi sekarang pun tak apa ya, supaya tuan-tuan nampak lagi elok lah ya. Ya okey. Ni dia. Yang ketiga, pergi surah Az-Zukhruf ya, surah ke-43 ayat ketiga. So ayat Yusuf 2 tadi dengan ayat Zukhruf ketiga ni serupa je. Ya, serupa. Yang berbeza kalimah kedua saja. Kalimah kedua yang Yusuf tadi ialah anzalnahu. Kalau surah Zukhruf ni dia ayat kalimah yang kedua ja'alnahu, itu dia beza dia. Yang lain semua sama. Ya. Yang tadi ialah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Zukhruf inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sama juga Allah. Sesungguhnya kami telah menjadikannya. Yang tadi telah menurunkannya. Ya. Ini kalau kita telah menjadikannya, iaitu Quran tu dalam Qur'anan, dalam satu pembacaan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. So maknanya kalau kita dah boleh kenal ayat kedua Yusuf tu, automatically kita akan boleh mengenal juga makna ya dan kefahaman kita kepada ayat-ayat dan kalimah dalam Zukhruf ayat ketiga ni. So untuk permulaan ni, minggu depan mungkin kita akan suruh tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita mulakan kelas tu, cuba setiap orang bacakan 3 ayat tu ya. 3 ayat tu, dan lepas tu cuba terjemahkan saja. Belum kalau tak menerangkan pun tak apa. Terjemahkan makna dia tu ya. Contohnya macam ni lah ya. Inna tu apa dia? Ja'alnahu tu apa dia? Qur'anan tu apa dia ya? Terjemahkan makna kepada setiap kalimah tu. Ya. Itu untuk permulaan ya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan teruskan pembelajaran kita. Jangan lupa ya, apabila kita belajar ni bukannya di kelas ni saja. Sebab kita balik rumah nanti, malam nanti kita akan baca Al-Quran ya. So tiap kali kita membaca Al-Quran tu, cuba renung sikit kalimah-kalimah yang ada di dalam tu. Kalau kita boleh mengenal, lagi cantik. Kalau tak boleh mengenal pun tak apa ya. Sekurang-kurangnya kita menggunakan akal kita yang Allah suruhkan tadi, la'allakum ta'qilun. So daripada itulah nanti Allah akan bantu kita ya. Allah dah janji dalam surah apa tadi, Al-Ankabut tu, bila kita berusaha ya, Allah akan bersama kita dan Allah akan bantu kita nanti insya-Allah ya.